form 1 dah belajar dulu. Mungkin belajar sebahagian. Cikgu akan buat daripada awal semula. Sebab jirim ni adalah bab penting untuk kita memahami apa yang berlaku dekat dunia kita ni. Korang kenalah tahu sebab dunia kita ni sebenarnya mengikut teori berasal dan juga tercetus daripada letupan Big Bang kita yang besar. So dalam Big Bang kita tu dia akan berkembang. Jadi semua benda unsur yang dalam space kita ni mempunyai jirim. Ada bahan yang jirim, ada bahan yang tak ada jirim. Jadi itulah permulaan kita punya alam semesta. Jadi kita nak kenal pastilah apa bendakah itu jirim dan apa bendakah yang bukan jirim. Jadi alam kita ni terbentuk dengan jirim ni. Jadi kepada kawan-kawan yang dulu mungkin lupa ataupun tak faham, kita cuba fahamkan malam ni untuk form 1 ni kita repeat balik lah ni kejap. Okey, so tanpa melengahkan masa, cikgu explain secara simple dahulu. Okey, macam ni. So kita ada state ataupun keadaan. Bila sebut keadaan ataupun state ni menunjukkan dia dalam keadaan 3 perkara. Sama ada dalam keadaan pepejal, bertukar menjadi gas, itu namanya adalah pemerjawapan. Gas bertukar kepada cecair, namanya kondensasi. Cecair kepada beku balik, namanya pembekuan. Begitulah seterusnya kalau dia terbalik. Ni korang dah belajar dulu masa sekolah rendah dulu kan. Yang penting pemerjawapan ataupun sublimation ni dia adalah pepejal terus kepada gas tak melalui cecair. Jadi kita punya jirim ni mempunyai 3 bentuk: pepejal, cecair dan gas. Itu perkara pertama. Okey. Perkara kedua, apa-apa yang menjadi gas, ataupun menjadi lebih longgar ni dia punya struktur dia, kerana dia telah menerima energi. Menerima tenaga. Dalam kes ni tenaga yang diterima biasanya tenaga haba guys. Contohnya kalau kita ambil air, kita panaskan cecair ni, kita panaskan dia, bila lama-lama kita panaskan dia akan jadi gas kan. Sebab apa? Sebab dia telah menerima haba guys. Jadi bila terima haba dia akan jadi gas. Sebab apa? Haba ni nanti dia akan bertukar menjadi kinetik. So haba ni akan menjadi tenaga kinetik. Kinetik tu apa? Bergerak. Sebab itulah jarak antara molekul-molekul udara ni jauh-jauh. Sebab dia dah mula bergerak kerana menerima tenaga haba. Okey, sampai sini boleh faham tak? Mukadimahnya boleh faham? Pembentukan dan juga kenapa haba tu terbentuk kerana dia boleh menerima haba. Begitu juga kalau kita keluar peluh, kita duduk saja-saja, kadang-kadang peluh kita hilang kan. Peluh kita tu cecair kan, dia akan menjadi gas. Dia akan meruap kerana dia menerima haba. Okey, sini sebut sedikit. Ni cikgu rasa korang dah faham ni, cuma cikgu nak secara imbas lalu lah. So kita tahu bahawa ni adalah pepejal. Pepejal dia punya ruang antara zarah sangat kecil sangat tak nampak ruang-ruang dia. Di mana cecair ruangnya ada sikit ruang besar dan ruang untuk gas sangat jauh. Dia sangat jauh guys, sebab dia mempunyai tenaga kinetik. Ni semua ni korang boleh baca nantilah, senang je. Yang pasti benda-benda yang pepejal ni dia mesti bergetar, vibrate pada tempatnya. Termasuklah molekul kita ni, molekul dinding. Yang kita nampak dinding tu keras je kan, sebenarnya dia sedang bergetar zarah-zarahnya. Sebab apa dia bergetar? Kerana dia pun mempunyai energi, cuma energinya tak kuat, tak banyak. Kalau energinya banyak, dia dah jadi gas. Sebab tu gas tu bergerak rawak, sebab dia mempunyai tenaga. Jadi kalau katakanlah wap ini terkena cahaya matahari, lagilah dia bergerak, sebab cahaya matahari tu mempunyai tenaga haba. Jadi sebab itulah gas tu ataupun wap air kalau kena pada cahaya panas, matahari ke kat luar, dia cepat lagi bergerak.
Okey, itu sahaja. Yang penting kemampatan. Okey, untuk pepejal dia tak boleh dimampatkan sebab dia keras. Untuk cecair boleh sikit, tapi sukar yang paling senang untuk dimampatkan adalah gas. Gas ya. Okey. Okey, itu yang kedua cikgu nak cerita. Yang ketiga secara kasarnya, ketiga-tiga ini dia melalui peresapan. Dia boleh meresap. Contohnya, kat sini kita ada satu hablo plumbum dan dalam ni kita punya ada agar-agar. Agar-agar yang kita makan tu. Okey, kita biarkan seketika, nanti plumbum ini akan memenuhi ruang agar-agar ni. Jadi menunjukkan bahawa ruang agar-agar yang pepejal tu pun boleh meresap hablo tersebut. Kalau cecair lagilah cepat dia meresap, kalau gas lagilah dia cepat meresap. Okey. Jadi kat sini nak cerita bahawa kesemuanya ada kadar resapan. Cuma kadar resapan ni bergantung kepada keadaannya. Kalau lagi dia menjadi gas, lagi senanglah dia meresap. Okey, itu secara ringkas guys. Sekarang ni kita nak pergi secara detail sikit. Detail sikit. Mungkin mana-mana yang cikgu rasa tak berapa nak penting tu, cikgu akan skip. Cikgu akan tunjukkan yang penting-penting saja. Okay, kepada form 1 ni korang dah belajar dulu, jadi korang tengoklah ya. Okey, jadi kita teruskan lagi. Soalan pertama dia beritahu bahawa semua yang terdapat dalam alam semula jadi ini wujud sebagai jirim. Jirim ni dalam bahasa Inggeris adalah matter lah. Matter. Ni adalah jirim guys. Itulah dia punya kehebatan dia. Kenapa dia punya ni lari okey, ni betul. Jirim ataupun matter. Okey, satu lagi, atau dia juga mungkin bukan jirim. Ada dua lah, satu jirim, satu bukan jirim. Okey. Okey, yang kedua, jirim ialah bahan mempunyai jisim. Itu korang kena tahu. Diorang ni kena mempunyai jisim. Diorang tak boleh duduk diam-diam. Diorang mempunyai jisim. Jadi apa-apa yang mempunyai jisim, dia adalah jirim lah. Kalau tak ada jisim, dia bukan jirim. Okey, jisim dan juga memenuhi ruang. So, dia juga mempunyai ruang guys. Ada jisim, ada ruang. Jadi inilah kita punya bahan. Kita punya jirim. Jadi ingatlah, jirim ni dia mesti ada jisim dan dia mesti ada ruang. Kalau tak ada jisim, tak ada ruang, dia bukan jirim. Kalau tak ada dua tu, dia adalah bukan jirim lah. Okey, kita teruskan lagi Okey, sekarang nombor 3, bukan jirim tidak memenuhi ruang dan tidak ada jisim. Kalau dia bukan jisim, ingat tu, kalau dia bukan jisim, maka dia tidak mempunyai ruang dan tidak mempunyai jisim. Contohnya, agak-agaknya apakah contoh yang kita boleh buat yang tak ada jisim? Contohnya senang je lah. Kita boleh buat tenaga. Tenaga ni salah satu contoh yang tidak mempunyai jisim. Okay. Alright, sampai sini nak tanya apa tak? Boleh faham belum apa itu jirim? Jadi jirim mempunyai jisim dan ruang. Jadi kalau diorang tak ada benda ni, maka dianya bukanlah jirim dan bukanlah bukan jirim lah, tak ada ruang dan jisim. Okay, clear Cikgu boleh teruskan lagi? Okay, cikgu teruskan lagi. Okay, contoh di sini. Tengok yang pertama. Tengok kerusi ni guys. Korang rasa kerusi ni jirim ke bukan jirim? Cuba komen. Ada jisim tak? Memenuhi ruang tak? Betul ada. Jadi jawapannya adalah jirim lah. Dia jirim lah. Jadi jirim. Jadi ini adalah jirim. Senang sahaja. Okey, pokok
Pokok pun sama, mempunyai ruang dan juga jisim, dia adalah jirim. Okey, gelombang. Gelombang ni korang rasa ada jisim tak ada ni? Tiada. Jadi dia adalah bukan jirim. Okey, angin. Angin agak-agaknya angin ada tak jisim? Angin ada jisim sebab kita boleh timbang belon tu berat ke tak. Jadi angin tu adalah jirim sebab dia ada jisim dan dia boleh memenuhi ruang. Contohnya kita tiup belon tu, kita memenuhi ruang. Okey, tengok Arnab. Arnab ni dah tentulah dia jirim. Okey, pelangi guys. Agaknya pelangi ada jisim tak? Tak ada. Agaknya kenapa dia tak ada ya? Kenapa pelangi tak ada jisim? Kerana pelangi adalah biasan cahaya. Sebab cahaya tu memang tak ada jisim. Begitu juga muzik, kita dengar muzik, dia adalah bukan jirim guys. Okey. Dan yang terakhir, air adalah jirim. Okey ni supaya awak nampak sikit apa itu jirim. Okey dah. Okey, dalam soalan 3A di atas, terdapat objek-objek yang anda kelaskan sebagai bukan jirim. Dia nak tengok bukan jirim. Kan, berdasarkan ciri apakah anda kelaskan sebagai bukan jirim. Kenapa kita kata ianya bukan jirim? Dia tanya balik. Kerana yang pertama, objek-objek ini, warnakan dia sekejap. Okey, objek-objek ini tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang. Cikgu bahasa saja besarkan tu supaya nampak. Baru markah tau ni tak cakap kan. Jadi objek ini tidak mempunyai jisim dan juga tidak memenuhi ruang. Itulah contohnya. Okey dah, cikgu teruskan lagi. Ni contoh dia buat eksperimen menggunakan belon lah. Nak tengok udara ada jisim tak? Ya. Jadi udara tu adalah jirim. Jadi ni cikgu tak nak lebih-lebihkan. Okey, begitu juga dengan air Air juga jirim kerana dia boleh memenuhi ruang. Okey. Okey, sini apa ni? Ini air lah ni. Okey, air memenuhi ruang, so tak nak buat. Okey, ni kita pergi. Okey, kita masuk sini terus. Jadi sekarang ni kita tengok sifat-sifat fizik untuk apa-apa perkara pun dia mesti ada dua sifat. Yang pertama sifat fizik, yang kedua sifat kimia. Apa-apa benda lah. Jadi kalau disebut sifat fizik tu kita boleh nampak dia. Kalau disebut sifat kimia ni tak nampak. Dan dia akan jadi benda baru. Contoh, sifat kimia ni kalau kita ada kertas, kita bakar kertas tu dah jadi abu. Sebab dia melalui proses pembakaran secara kimia. Tindak balas kimia pun boleh, pembakaran pun boleh. Yang pembakaran dengan tindak balas kimia ni namanya adalah sifat kimia. Okey, benda-benda kita nampak tu sifat fizik. Contohnya kalau kita ada besi, kita ketuk besi tu jadi kemik, itu namanya sifat fizik. Sifat fiziknya boleh kemik. Namanya mulu. Jadi fizik lah tu, ya. Dan fizik ni dia tak boleh jadi bahan baru. Contohnya katalah kalau cikgu ada air kan, cikgu ada air tu lama-lama kalau kita bekukan menjadi ais. Ini namanya sifat fizik sebab dia hanya berubah bentuk. Boleh faham tak? Dan nanti sifat ni dia boleh kembali semula kepada bentuk asal dia. Jadi ini namanya sifat fizik. Okey. Jadi sifat fizik tu berubah bentuk saja. Jadi kita tengok sifat fizik sekarang ni Okey, yang pertama.
Okey, pertama sifat fiziknya adalah boleh. Sekejap, kita buat sini lah, tak sikit. Ketumpatan. Ketumpatan bahasa Inggeris adalah density. Okey, yang kedua adalah keadaan jirim. Cikgu pergi sebelah. Lagi kat sini kita ada konduksian haba. Kekonduksian haba. Okey, sebelah ni adalah kita punya rupa. Rupa pun salah satu juga sifat fizik. Okey, lagi apa lagi sifat fizik? Sifat fizik boleh larut dalam air ataupun tak larut dalam air. Okey, itu sifat fizik juga. Okey. Ketelarutan dalam air. Okey, seterusnya adalah warna. Warna pun salah satu sifat fizik. Bahu. Dan satu lagi adalah sini pula. Dan takat didih. Okey, dah. Salin dulu. Okey, dah ke? Boleh teruskan? Okey, kita masuk yang kedua. Jadi yang kedua, dia beritahu bahawa raja menunjukkan air di dalam periuk yang sedang menyejat. Okey, sebelah kiri itulah kanan ni. Okey, sedang menyejat. Okey, apabila air menyejat, ia mengalami satu perubahan fizik. Nampak tak? Perubahan fizik yang tadi itulah. Kerana ia sedang melalui proses suatu perubahan keadaan jirim daripada cecair menjadi pepejal. Keadaannya dah berubah. Okay, B. B. Sifat kimia suatu bahan menjadi lebih jelas apabila bahan tersebut berubah menjadi bahan berbeza. Okey, yang ini kalau dia adalah sifat kimia, guys. Sini kata sifat kimia. Tengok dulu, sifat kimia ni dia akan menjadi benda baru. Sebab itu kita nampak jelaslah perubahan tu. Nampak jelas macam kertas dia kalau kita bakar dia akan menjadi abu, benda baru, abu. Okey. Jadi sifat kimia ni bergantung kepada dua benda, iaitu tindak balas kimia. Tindak balas kimia. Tindak balas kimia yang berlaku ke atasnya. Termasuklah pembakaran. Pembakaran itu salah satu tindak balas kimia lah. Okey, sebelum kita teruskan sampai sini, okey tak nak tanya apa-apa? Sebelum kita tengok sifat-sifat kimia, boleh? Aifah macam mana Aifah? Okey Aifah? Amal okey Amal, Anis? Boleh Okey, seterusnya.
Tindak balas dengan, ni sifat kimianya, bertindak balas dengan bukan logam. Ni salah satunya lah. Salah satu sifat kimia. Okay, yang kedua adalah degradasi kan. Susahnya. Terbiodegradasi. Itu sifat kimia juga, terbiodegradasi. Seterusnya sifat kimia boleh berkarat. Karat tu pun salah satu sifat kimia. Okey. Lagi. Sini nilainya adalah nilai pH. Nilai pH menentukan nilai pH salah satu sifat kimia juga. Sifat kimia juga adalah terurai. Contohnya ada tulang tu kuman-kuman makan dah terurai menjadi reput. Itu pun salah satu sifat kimia. Dan satu lagi mudah terbakar. Jadi pembakaran pun sifat kimia juga. Jadi yang paling penting cikgu rasa korang ingat dua je. Yang pertama korang ingat tindak balas kimia. Dua ni tindak balas kimia. Penapaian dan juga satu lagi adalah mudah terbakar ni. Kalau ikut tidak balas kimia dengan terbakar tu menunjukkan dia sifat kimia. Dah, salin dulu. Masuk yang ketiga. Yang ketiga dia cakap sifat-sifat kimia boleh diperhatikan melalui tindak balas kimia. Setengah perubahan yang boleh diperhatikan berlaku dalam satu tindak balas kimia termasuklah perubahan warna. Allah jauhnya. Perubahan warna. Salah satunya lah. Okey, lagi. Melepaskan. So, yang kedua ni adalah melepaskan. Namanya pelepasan gas. Pun kimia juga. Pelepasan gas pun kimia juga. Okey, yang ketiga, pelepasan atau penyerapan haba. Pelepasan atau penyerapan haba. Perubahan nilai pH tadi. Nilai pH. Kehilangan ciri-ciri asal. Maksudnya dah jadi bahan baru. Yang ketiga, perubahan suhu. Ini semua menunjukkan sifat-sifat kimia. Okey, dah boleh salin dulu. Okey, dah. Kita teruskan lagi ya. Dah siap? Kita teruskan lagi. Okey, sekarang kita tengok membezakan bahan dari aspek ketumpatan, takat lebur, takat didih, ketelarutan. Semua ni adalah sifat fizik. Ni semua ni sifat fizik. Okey. Ini semua ni sifat fizik. Okey, tengok seterusnya. Dia kata apa ni? Menentukan kebolehan satu bahan untuk timbul atau tenggelam. Jadi, menentukan timbul dan tenggelam adalah ketumpatan. Bila sebut ketumpatan ni, boleh tentukan dia timbul atau tenggelam. Kurang tumpat timbul, lebih tumpat tenggelam. Senang je. Okay, dah. Suatu bahan ketumpatan lebih rendah akan timbul. Sebab dia lebih rendah, maka dia akan timbul. Okey. Manakala bahan ketumpatan tinggi akan tenggelam. Senang je. Tinggi dia akan tenggelam. Tak maulah tak ya. Okey, dah nombor 3 kita masuk lagi. Nombor 3.
Contoh kat sini dia tunjukkan bahawa minyak dengan air kan ni. Minyak dekat atas, air dekat bawah. Minyak tu kurang tumpat. Okay, nombor 3. 3 dia kata apa tu? Boleh suatu bahan larut. Oh, kalau sebut larut ni namanya adalah keterlarutan. 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 Jadi keterlarutan adalah boleh kebolehan suatu bahan melarut untuk larut di dalam pelarut. Okey, dalam pelarut pun boleh, dalam air pun boleh. Biasanya pelarut lah. Contoh pelarut organik. Okey air pun pelarut juga. Kalau pelarut organik tu macam petrol tu pelarut organik. Okey, kalau air tu air lah. Okey, kita teruskan lagi. Okey guys, sampai sini nak tanya apa-apa tak sebelum cikgu teruskan? Mana tahu ada apa-apa nak tanya. Okey, jom. Nombor 4. Kelaskan setiap bahan berikut berdasarkan ketumpatan berbanding air dan keterlarutan dalam air. Okey, tengok nak berbandingkan dengan air nak ketumpatan berbanding dengan air. Yang sebelahnya keterlarutan. Yang ni kita nak tengok ketumpatan. Yang ni nak tengok keterlarutan. Contohnya macam sugar, gula, dia tumpat dah berbanding air. Sebab gula ni kalau kita letak dalam air dia tenggelam kan, tumpat. Tapi dia larut dalam air. Shilling pula dia adalah lebih tinggi. Shilling ini lebih tinggi. Okey, lebih tinggi tetapi dia tidak larut. Takkanlah duit larut dalam air, habislah duit kita kan. Okey, minyak masak. Minyak masak dah tengok tadi lebih rendah berbanding air dan juga tidak larut. Senang. Okey, gabus. Gabus kalau ikut lebih rendah sebab dia timbul. Tetapi tidak larut. Okey, alkohol. Alkohol lebih rendah. Sebab dia timbul guys. Tetapi alkohol ni boleh larut dalam air. Tanah lebih tinggi berbanding air sebab dia tenggelam. Dan dia tidak larut. Kita nampak adalah dia berpasir kan. Okey, lagi madu. Madu ni lebih tinggi. Sebab itu kalau korang beli madu, cuba korang tenggelamkan sikit, dia mesti tenggelamnya. Dan dia larut. Kalau kita bancuh-bancuh, dia boleh larut dalam air. Ni nombornya adalah sifat-sifat fizik. Ketumpatan dengan keterlarutan ni sifat fizik. Okey, boleh salin guys. Okey, kita nak masuk yang seterusnya. Sekarang ni kita nampak gambar rajah menunjukkan dia sedang didih air kan. Okey, jadi takat didih ialah suhu di mana suatu bahan bertukar dari cecair daripada cecair dia akan menjadi kepada menjadi gas. Hilang pula. Cecair menjadi gas. Kenapa jauh lagi? Cecair menjadi gas. Bolehlah singgung sinilah. Okey, cecair menjadi gas. Okey, lagi. Takat lebur ialah suhu di mana suatu bahan bertukar daripada pepejal. Okey, pepejal dia akan menjadi cecair. Macam tu. Pepejal menjadi cecair. Dah. Senang saja guys.
Jadi ingatlah kalau nak tahu takat didih tu kenapa. Takat didih ni menunjukkan bahawa cecair menjadi gas. Takat lebur pula menunjukkan pepejal menjadi cecair. Jadi kalau korang masak air tu jadi gas, namanya takat didih. Okey. Tapi kalau korang masak besi cecair, namanya adalah takat lebur. Okey. Senang kan? Okey, kita teruskan lagi. Okay, 7 nyatakan takat lebur dan takat didih bahan-bahan berikut. Okey, kita tengok air. Air ni korang mesti kena tahu. Takat leburnya adalah 0 degree. Dan takat didihnya adalah siapa tahu takat didih? Mesti korang tahu kan? Ke tak tahu juga? Jadi kalau dia ais dia 0, kalau takat didih dia agak-agaknya berapa guys? Siapa masih ingat? Takkan seorang tak ingat? 100. Bijak. Nasib baik ingat. Namanya adalah 100. Maksudnya 100 ni baru dia mula menjadi gas. 0 ni baru dia mula menjadi cecair. Okey, boleh? Maksudnya katakanlah kalau kita ada satu ais. Jadi ais kita ni, kita punya ais ni kemungkinan katalah negatif 5 contohnya. Negatif 5 degree kan. Dia akan menjadi 0. Sejak di 0 tu nanti ais ni dah mula cecair dah mula cair. Tu maksudnya dah mula lebur. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya alkohol. Siapa ingat alkohol berapakah takat takat lebur dia untuk dia jadi cair? Korang rasa berapa? Berapakah takat lebur alkohol? Maksudnya alkohol nak jadi cecair mula-mula ni takat berapa? Negatif 17 degree. Maksudnya kalau korang masuk dalam peti ais tu, alkohol masih lagi tak boleh jadi cair. Kena masuk freezer yang betul-betul ada suhu yang negatif 100 lebih, baru kalau kita nampak dia cair. Kan? Jadi suhunya pada 78 ni dia dah start menjadi gas. Maksudnya daripada suhu 105 ni, 107 ni dia masih lagi cecair. Jadi kalau korang tengok dekat meja pun mungkin dia masih lagi cecair, tapi dia mudah meruap. Sebab takat didihnya sangat rendah. Okay, boleh faham tak? Okey, seterusnya. Okey, untuk oksigen. Oksigen pun kita boleh cairkan dia. Walaupun kita boleh hidu gas, kita boleh cairkan dia. So kalau nak nampak dia cair, negatif 218. Dia boleh jadi gas pada negatif 183. Bayangkan, suhu negatif pun dia masih lagi menjadi gas guys. Kalau ais kosong kan, dia negatif masih lagi jadi gas. Jadi nak nampak dia jadi cecair tu susah lah. Susah. Jadi katakanlah kalau macam nak pergi ke angkasa lepas, diorang nak buat hidrogen dalam bentuk cecair, kena mampatkan, maka dia kena mampatkan sekitar antara negatif 218 hingga negatif 183 supaya dia tak jadi gas. Macam tu. Dia kena letak dalam tong dia. Jadi kalau terbebaskan sikit jadi gas. Sebab itu kita susah nak tengok oksigen dalam bentuk cecair. Okey, boleh. Jadi 3 perkara ni kalau korang boleh ingat, bagus. Tapi tak ingat pun tak apa. Sekurang-kurangnya korang ingat air pun dah cukup. Air pun dah cukup. Sebab air tu selalu keluar. Alkohol dengan oksigen ni tambahan sahaja. Kadang-kadang diingat, kadang-kadang dibagi tu sebab tu bonus lah untuk awak. Okey dah ya, cikgu move lagi. Okey, kita pergi detail sikit keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas. Kita pergi detail sikit. Okey, tengok yang pertama, ruang antara zarah kita dah cerita di atas.
Kita cerita lagi sekali. Yang ini adalah kecil ruang dia, ataupun kita boleh kata small. Ruang antara zarah-zarah tu sangat kecil, susah nak tengok kan. Yang ini dah sederhana, mana yang ini ruang-ruang dia sangat besar antara zarah-zarah tersebut. Okey, susunan dia sangat rapat. Yang ini kita boleh kata rapat sahaja. Yang ini sangat longgar. Okey, sangat longgar. Okey, pergerakan dia oleh kerana dia pepejal, maka dia hanya bergetar di tempat dia sahaja. Bergetar pada tempatnya sahaja. Manakala yang ini dia akan bergerak bebas. Yang ini pun bergerak bebas tetapi lebih rawak. Jadi sebab tu kita boleh cakap bergerak bebas dan rawak. Okey, tapi kalau sebut rawak saja pun dah okey dah tu. Okey. Ada lagi buah ni. Ada lagi ni. Bebas dan berlanggaran. Berlanggaran antara satu sama lain. Ini bersama rawak dan berlanggaran antara satu sama lain. Jadi kalaulah dia orang dapat banyak tenaga kinetik, lagi banyaklah dia orang berlanggar. Okey, bentuk-bentuk macam mana bentuknya? Bentuknya tetap, ya. Bentuknya tetap. Okey, manakala bentuk cecair ni dia adalah berbentuk bekas. Dia boleh ikut bekas macam mana bentuknya, dia ikut shape dia. Okey, manakala yang ini pun tidak tetap. Sebab dia terbang-terbang Okey, jisimnya adalah tetap, tak berubah. Yang ini pun adalah tetap. Malangnya untuk gas ni jisimnya tidak tetap. Sebab dia boleh bergerak-gerak kan, jadi jisimnya tidak tetap. Okey, seterusnya isi padu. Isi padunya adalah tetap. Ini pun tetap. Yang ini mengikut isi padu bekas. Contohnya kalau kita tiup belon tu, dia akan ikut belon lah. Betul tak? Dia akan ikut belon. Lagi apa lagi ni? Okey, ni kemampatan. Dia boleh mampat tak? Pepejal tidak boleh. Sebab dia sangat keras, tak boleh mampat. Yang ini sangat sukar. Yang ini boleh. Cecair ni boleh. Senang je. Jadi itulah guys, secara ringkasnya mengenai 3 jirim ini. Okey, dah? Dah ke? Biar kita teruskan lagi? Dah siap Salim? Kita bagi masa sikit kat kawan. Dennis dah siap Salim? Anis dah ya? Kawan lain pun dah ya? Kalau dah, kita buat lain pula. Okey, seterusnya. Ini eksperimen ni. Eksperimen ni. Yang ini menunjukkan bahawa hablo tadilah. Jadi hablo tu diletak dalam agar-agar yang tidak berwarna, jernih lah. Nanti agar-agar tu akan memenuhi ruang, tapi lambat sebab dia pepejal. Yang ini dalam cecair, lama-lama cecair pun akan jadi biru ataupun purple. Ni gas lagilah senang. Jadilah senang Jadi kita tengok, kita jawab sikit lah secara ringkas pemerhatian yang kita boleh buat. Jadi yang pertama tu pepejal tu, kita boleh cakap macam ni. Warna biru hablo nama dia kan. Hablo kuprum. Dia kuprum 2 ni, kuprum 2 sulfat. Ikut je atas namanya. Tersebar
perlahan-lahan dalam jeli. Itu yang pertama. Okey, dalam air pula. Jadi air di dalam tabung uji bertukar menjadi biru dengan lebih cepat. Seterusnya adalah yang ke akhir, gas. Yang ini senang je. Asap itu nanti akan memenuhi ruang balang gas di bahagian atas dengan sangat cepat. Cikgu guna short form je, laju sikit. Okey, kita buat analisis sikit. Dah perhatikan, kita kena buat analisis lah. Okey, analisis tu apa? Resapan ialah proses di mana zarah-zarah suatu bahan resapan dari kawasan berkepekatan tinggi. Berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Macam tu. Okey, dah. Kadar resapan adalah paling tinggi dalam gas. Gas tu senang dia meresap. Senang sangat dia meresap. Jadi, dan paling rendah dalam pepejal. Pepejal lah yang paling rendah. Okey, nombor 3. Nombor 3, zarah-zarah hablokupron sulfat mengambil masa yang lebih panjang untuk tersebar ke seluruh jeli berbanding dengan air kerana zarah-zarah jeli tersusun lebih rapat. Sebab dia berpejal kan, jadi zarah-zarahnya lebih rapat berbanding dengan zarah air. Ini menunjukkan ruang antara zarah jeli adalah lebih kecil. Jadi susah nak bergerak sebab ruang antara mereka pun kecil sahaja. Okey, nombor 4. Zarah-zarah asap tersebar dengan pantas ke dalam balang gas di bahagian atas kerana ruang antara zarah-zarah udara adalah besar. Zarah udara adalah besar. Jadi kat sini kita boleh kata bahawa kita boleh menghidu semborang minyak wangi dari jauh kerana proses resapan. Resapan dalam udara tu, sebab itu minyak wangi kita bau. Walaupun orang lain pakai duduk jauh, kita boleh rasa minyak wangi tersebut. Okey, dari udara kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Senang. Jadi kalau ikut kita pakai minyak wangi, dah tentulah kita mempunyai kepekatan minyak wangi yang tinggi, dah akan bergerak kepada kawasan berkepekatan minyak wangi yang rendah. Minyak wangi ke bedak ke tak kisahlah kan. Okey, dah kita tengok lagi. Oleh itu kadar resapan yang paling rendah. Okey, paling rendah dah tentulah pepejal. Okey, solid lah, pepejal ni adalah solid ya. Diikuti dengan cecair dan diikuti dengan gas. Itulah dia. Okey, kita sikit lagi kita habiskan page ini. Lepas tu minggu depan sambung lagi. Okey, page ni apa dia kata? Perubahan dalam keadaan jirim. Banyak bahan mengalami perubahan dalam keadaan jirim akibat yang pertama penyerapan dan juga pembebasan haba. Penyerapan dan pembebasan haba. Itulah sebab dia. Pembebasan haba Jadi kat sini key kita adalah haba.
Okey, lengkapkan peta air di bawah. Jom kita lengkapkan dia kejap. So kat sini jirim dipanaskan. Ingat bila dipanaskan dia menerima haba ya. Bila menerima haba, tahap dan kinetik zarah akan meningkat. Ingat tu. Terima haba, dia sebenarnya sedang menyerap haba. Meningkatlah. Jadi zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Okey. Dah selesai. Okey, keadaan jirim pula. Jadi keadaan dia macam mana? Zarah-zarah mengatasi daya tarikan antara zarah. Jadi ini menyebabkan zarah antara zarah. Zarah ni bertambah. Okey, jadi kalau ikut flow dia, kalau ikut flow-nya, jirim dipanaskan, jadi jirim menerima haba, jadi habanya meningkat, jadi tenaga kinetik pun meningkat. Okay, lepas tu dia bergerak laju lah sebab kinetik ada pergerakan laju. Lepas tu jarak antara berzarah semakin jauh sebab dia lebih bergerak. Lebih jauh. Lepas tu kenapa dia jauh? Sebab dia telah mengatasi tarikan antara zarah. Maksudnya dia boleh putuskan. Tarikan antara zarah ni diputuskan. Jadi dia punya tarikan tu dah lemah lah. Jadi sebab itulah dia semakin jauh. Itu maksudnya. Dan keadaan jirim berubah daripada cecair menjadi gas. Contoh Okey, kita pergi satu lagi. Contoh sebelum kita bersurai. Okey, ini apabila haba disingkirkan. Tadi diserap, ni disingkirkan disejukkan tau. Ini dipanaskan. Ini disejukkan. Okey, bila disejukkan apa yang berlaku? Yang pertama, jadi haba tu dia tak serap, haba tu dibebaskan. Bila dibebaskan, tenaga kinetik akan menjadi menurun. Jadi menurun guys. Menurun, lepas tu zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan. Macam tu. Zarah-zarah mengalami daya tarikan yang lebih kuat sebab dah semakin dekat. Ni sebalik ni, kat sini dulu ya. Ini di berkurangan. Zarah-zarah berkurangan. Terbalik juga explain lah Jadi flow dia macam ni lah. Macam tu flow dia. Okey. Cikgu rasa kita sampai sini dulu kot. Minggu depan kita akan masuk proses untuk dia menjadi macam ni. Minggu depan kita sambung. Kadang kita akan buat latihan sikit. Okey guys, dah boleh salin. Ada apa-apa nak tanya tak guys sebelum kita bersurai ni?